Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ke siri yang ke-8 video perkongsian seni kepimpinan berwawasan. Untuk siri ini saya akan berkongsi topik berkaitan pendidikan awal kepimpinan Tun Mahathir. Perbincangan adalah berasaskan kepada bab yang ketiga buku saya, Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir. Perkongsian kali ini akan mengimbas ke belakang zaman awal Tun Mahathir yang dianggap oleh beliau sebagai memberi kesan kepada pendidikan kepimpinannya. Tempoh masa pembelajaran di sekolah yang biasanya ditetapkan selama lebih kurang 12 tahun adalah merupakan satu sistem pendidikan yang direka cipta oleh masyarakat bertamadun untuk membolehkan setiap ahli masyarakat mendapat ilmu, kemahiran dan nilai yang terbaik dalam kehidupan mereka. Selepas itu mereka akan menyambung ke peringkat pengajian tinggi antara 3 sehingga 4 tahun sebelum kembali ke pangkuan masyarakat untuk menyumbang segala ilmu, kemahiran dan nilai yang mereka perolehi. Sistem ini bagaimanapun bukanlah suatu yang mengikat setiap ahli masyarakat. Pembelajaran secara tidak formal berasaskan pengalaman yang sebenar juga berperanan menghasilkan insan yang berkualiti dan berguna untuk masyarakat dan negara. Kadang-kala pendekatan pembelajaran tidak formal lebih banyak berperanan melahirkan ahli masyarakat yang berilmu, berkemahiran dan bertanggungjawab. Pembelajaran berlaku di mana sahaja dan dalam pelbagai cara. Kesemuanya ini disebabkan secara semula jadinya perasaan ingin tahu dan belajar adalah salah satu naluri yang telah sedia wujud dalam diri kita sejak awal kewujudan. Di dalam memoirnya A Doctor in the House, Tun Mahathir banyak berkongsi berkaitan pengalaman pembelajaran tidak formalnya. Tidak banyak berkaitan pembelajaran formal di sekolah. Tidak dapat dinafikan bahawa Tun Mahathir berpandangan bahawa pembelajaran adalah satu usaha berterusan sepanjang hayat. Beliau amat menghargai proses pembelajaran tidak formal sebagaimana beliau menghargai proses pembelajaran secara formal di sekolah, institusi dan juga universiti. Dalam memoir beliau dikongsikan bagaimana proses pembelajaran awal di rumahnya bermula sejak kecil lagi. Pembelajaran awal ini berhasil membentuk nilai murni dalam dirinya. Daripada sinilah ia membentuk asas kepada proses pembelajaran beliau seterusnya. Proses pembelajaran di sekolah dan universiti menurutnya banyak menerima kesan dan pengaruh daripada pendidikan awal di rumah. Ayah dan ibunya adalah contoh tauladan terawal yang memberi inspirasi untuk beliau terus belajar dan memperkukuhkan karakter pribadinya melalui pendidikan berterusan. Menurut beliau, when I talk about my school days, about walking to school and the like, they would get bored. Perhaps they will read these pages, especially my recollection of my parents and my own childhood, and find something of interest to them. Perhaps they will learn something that will help explain their father or some aspects of his character a little more clearly to them, or perhaps an insight that they in turn may pass on to their own children. There are always lessons to be learned if only we have the wisdom to see them. Maksudnya apabila saya bercakap tentang zaman sekolah saya, tentang berjalan ke sekolah dan seumpamanya, para pembaca mungkin akan bosan. Mungkin mereka akan membaca lembaran ini terutama tentang kenangan saya bersama ibu bapa saya dan zaman kanak-kanak saya, dan mungkin mereka akan mendapat sesuatu yang berguna. Mungkin mereka akan belajar sesuatu yang akan membantu mereka memahami ayah mereka sendiri atau beberapa aspek watak kebapaannya agar semakin jelas kepada mereka. Kemungkinan gambaran ini dapat mereka perturunkan kepada anak-anak mereka sendiri. Pastinya ada pengajaran yang boleh dipelajari sekiranya kita mempunyai kebijaksanaan untuk melihatnya. Dedikasi yang ditunjukkan oleh ayah beliau dalam menuntut ilmu menjadi inspirasi kepada Tun Mahathir. Pada saat anak-anak muda Melayu cuba mengelak untuk memasuki sekolah, ayah beliau berusaha sebaliknya. Tanpa pengetahuan ibu bapanya, ayah beliau menghadiri sekolah semata-mata untuk menuntut ilmu. Menurut Tun Mahathir, he ran to school and not away from it, and he hid his attendance from his parents. It was this peculiarity that ultimately taught me to revere learning and knowledge. Maksudnya, dia berlari ke sekolah dan bukannya menjauhkan diri daripadanya. Bahkan dia menyembunyikan kehadiran ke sekolah daripada ibu bapanya. Keistimewaan inilah yang akhirnya mengajar saya untuk mengambil berat tentang pembelajaran dan memuliakan ilmu.
Kesungguhan ayahnya dalam pembelajaran juga ditunjukkan melalui kesanggupannya untuk melanggar pantang ataupun tabu masyarakat Melayu tradisional ketika itu dengan memilih belajar di Penang Free School, sebuah sekolah mubalik Kristian. Sekolah ini bukan sahaja ditadbir oleh mubalik Kristian, malah mengajar agama Kristian kepada pelajarnya. Para pelajar bukan sahaja perlu mempelajari kitab-kitab ajaran Kristian, mereka juga akan diuji dan dinilai melalui proses ujian dan peperiksaan. Kesemuanya ini tidak sama sekali menjejaskan pegangan agama Islam ayahnya. Menurut Tun Mahathir, he was bent on getting an education because he believed it would improve his employment prospects, and that his faith in Islam was strong enough to resist proselytizing. Dia bertekad untuk mendapatkan pendidikan kerana dia percaya akan meningkatkan prospek pekerjaannya dan bahawa imannya dalam Islam cukup kuat untuk menolak dakwah seruan ajaran Kristian. Pembentukan personaliti tidak dapat dicapai semata-mata dengan pembacaan atau mendengar kisah-kisah pengajaran. Ia terbentuk melalui proses yang panjang bermula sejak zaman kanak-kanak. Dalam banyak keadaan, ia terbentuk melalui peniruan dan pemerhatian terhadap ibu bapa dan ahli keluarga terdekat. Selain ayahnya yang menunjukkan contoh tauladan kegigihan menuntut ilmu, Tun Mahathir juga amat menghargai segala pembelajaran yang diperolehi daripada ibunya yang menyumbang kepada pembentukan personaliti dan karakter kepimpinan beliau. Menurut beliau, ibunya shaped my personality more. She taught me the values that I have upheld throughout my life. Ibunya juga mendidik beliau dengan nilai-nilai murni dalam pembelajaran, seperti berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati kerana yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Ketika beliau sangat memerlukan wang untuk membeli sebatang pen, ibunya mengajar beliau untuk memperolehinya melalui titik peluh sendiri. Beliau disuruh menyiram pokok bunga milik ibunya dengan upah 1 sen sehari. Kisah ini sangat diingati oleh beliau. When I wanted to buy a pen, she told me to carry buckets of water for jasmine plants for 1 cent a day to earn money. From her, I learned that this was the honourable way. Ketika saya ingin membeli sebatang pen, dia menyuruh saya membawa baldi air untuk menyiram pohon bunga melati dengan bayaran 1 sen sehari. Daripada sini saya belajar bahawa untuk mendapatkan sesuatu seorang hendaklah berusaha, dan inilah cara yang terbaik dan terhormat. Inilah kaedah pembelajaran berbentuk empati atau mengajar memancing, bukannya memberi ikan. Kaedah ini mendidik kepribadian mulia, nilai kerajinan dan sikap berdikari. Tun Mahathir mengingati dengan jelas bagaimana pengalaman pembelajaran akhlak dalam keluarga yang diperolehinya semasa kecil memberi kesan yang mendalam kepada kebiasaan beliau sehingga sekarang. Adab atau kemuliaan akhlak menurut beliau amat dipentingkan dalam keluarganya. Daripada sekecil-kecil adab seperti adab terhadap makanan dan cara duduk bersama ahli keluarga semasa makan dilatih oleh ibu bapanya sejak beliau kecil. Kata beliau, manners were given great emphasis in our home. Malays eat with their fingers, but they do not grab food and soil the palm. Food is to be handled with the right hand only. It was my father who taught me to sit at the table and use fork and spoon to eat. Adab diberi penekanan yang penting dalam rumah kami. Orang Melayu makan dengan tangan mereka, tetapi mereka tidak mengotorkannya. Makanan perlu dipegang menggunakan tangan kanan sahaja. Ayah saya mengajar saya untuk duduk di meja dan menggunakan garpu dan sudu untuk makan. Kesederhanaan, kesabaran dan belas kasihan adalah antara nilai akhlak yang beliau pelajari secara pemerhatian dan penghayatan terhadap kehidupan ibu bapanya. Nilai-nilai akhlak mulia ini diaplikasikan sepanjang kehidupannya, sekalipun sehingga menjadi pemimpin utama negara. Menurut beliau, nilai akhlak ini mengajarnya untuk bersikap timbang rasa dan belas kasihan dengan staf yang berada di bawahnya. Sekalipun mereka melakukan kesalahan dan kesilapan, beliau tidak akan mudah menghukum. Mereka diberi peluang untuk berubah menjadi lebih baik hasil pembelajaran daripada kesilapan dan kesalahan yang dilakukan. Menurut beliau, sepanjang memegang jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri, beliau tidak pernah memindahkan staf yang didapati lemah atau melakukan kesilapan. Sebaliknya, beliau akan membantu mereka untuk berubah dan memperbaiki diri. Dengan cara ini, semangat mereka untuk memperbaiki diri meningkat
dan perubahan ke arah kebaikan akan lebih mudah dilakukan. Inilah kaedah beliau mendapat kepercayaan daripada para stafnya. When became Deputy Prime Minister and Prime Minister, I never transferred any member of my staff for bad work, as was usually the practice. Instead, I tried to get them to do what I expected of them by gaining their loyalty. They were usually able to improve and raise their performance to a satisfactory level. Ketika menjadi timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri, saya tidak pernah memindahkan kaki tangan saya kerana prestasi kerja yang buruk seperti amalan biasa. Sebaliknya, saya berusaha menggalakkan mereka melakukan apa yang saya kehendaki dengan mendapatkan kesetiaan mereka. Mereka biasanya akan dapat memperbaiki dan meningkatkan prestasi mereka ke tahap yang memuaskan. Proses pembelajaran awal Tun Mahathir juga diperkukuhkan dengan kemahiran membuat pemerhatian terhadap keadaan kehidupan sosial dalam persekitaran beliau. Suasana persekitaran rumah kelahiran yang sering dinaiki air digambarkan dengan jelas. Aliran limpahan air sungai berdekatan membawa pelbagai buangan sungai terapung-apung di atas air. Saki-baki tinggalan limpahan air kemudiannya menyebabkan jalan berlumpur, kotor dan berbau. Keadaan kehidupan sosial juga masih segar dalam ingatan beliau. Beberapa personaliti menarik dalam masyarakat diingati nama mereka seperti Cik Din Ponen, Encik Sultan Adam dan Pak Awang Ladi. Proses pembelajaran zaman kanak-kanak yang dikongsikan dalam memo A Doctor in the House ini bukan sahaja melambangkan memori berharga beliau, malahan perlu difahami sebagai memori pembelajaran yang penting dalam membentuk personaliti dan karakter beliau sebagai seorang pemimpin. Pengalaman pembelajaran awal ini sebenarnya mempunyai perkaitan dan kesinambungannya dengan proses pembelajaran kepimpinan yang dibincangkan dalam buku Seni Kepimpinan Tun Mahathir ini. Khususnya dalam menghayati pembelajaran terarah ke diri berasaskan pengalaman dan sepanjang hayat. InsyaAllah perkongsian ini akan bersama lagi dalam siri yang ke-9, perbincangan topik konsep pembelajaran kepimpinan kendiri Tun Mahathir dan bagaimana beliau menunjukkan kesungguhan dalam mengaplikasi proses pembelajaran kendiri dalam kepimpinan. Untuk meneroka selanjutnya topik ini, saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan buku ini. Topik ini dibincangkan di dalam bab yang ketiga. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk mendapatkan buku ini dan maklumat tentang kursus kepimpinan yang kami tawarkan, sila tekan butang pautan di bahagian deskripsi video di bawah. Tuan-tuan dan puan-puan juga dijemput untuk subscribe, like dan share channel ini untuk terus mendapat maklumat terkini terbitan siri-siri video kepimpinan kami yang akan datang. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.